Dan salam sejahtera, saya Dr. Murugan Krishnan, Guru Cemerlang Ekonomi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri, Kuala Ketul Kedah. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur atas memberi peluang untuk membentang kajian di peringkat kebangsaan. Tajuk kajian saya ialah hubungan antara penggunaan e-modul, modul pecutan dan ujian lisan dengan PDPC ekonomi. Mata pelajaran ekonomi asas adalah salah satu mata pelajaran yang diperkenalkan kepada pelajar tingkatan 4 sebagai salah satu mata pelajaran elektif. Ia bertujuan untuk memberi satu pemahaman kepada pelajar terhadap konsep-konsep ekonomi dan bagaimana ia berkait rapat dengan kehidupan seharian. Melalui mata pelajaran ini, pelajar diharapkan dapat bertindak secara rasional sama ada sebagai seorang pengguna ataupun pengeluar pada masa akan datang. Sukatan pelajaran ekonomi asas telah dirancang di Gubal supaya dapat menyumbang ke arah pembinaan insan yang baik, seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, selaras dengan asas falsafah pendidikan kebangsaan. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengubah sukatan pelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu ekonomi asas dijadikan sebagai ekonomi. Ekonomi tersebut adalah KSSM. Tingkatan 4 terdiri daripada 4 tajuk, iaitu pengenalan kepada ekonomi, pasaran, bank, wang dan pendapatan individu dan pengeluaran. Manakala tajuk tingkatan 5 terdiri daripada 2 tajuk, iaitu ekonomi dan kerajaan dan Malaysia dan ekonomi global. Penyata masalah dalam kajian saya. Menurut pengkaji, beberapa buah sekolah menawarkan mata pelajaran ekonomi kepada pelajar yang ada kelas depan atau pelajar yang ada kelas belakang. Pengkaji mengenal pasti beberapa masalah, iaitu pelajar tidak menguasai mata pelajaran ekonomi dengan cemerlang. Pertama, kebanyakan pelajar mempunyai sikap malas, iaitu tidak membaca buku teks ekonomi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui temu bual pelajar, mereka menyatakan bahawa mereka kurang berminat membaca buku teks kerana buku teks berbentuk perangan. Kedua, pelajar kurang menghafal fakta dan uraian dengan tepat. Seterusnya, kebanyakan pelajar kurang membuat ulang kaji soalan-soalan berbentuk kebat. Dalam kajian saya telah menggariskan 2 objektif kajian, iaitu objektif pertama, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar dalam mata pelajaran ekonomi. Objektif kedua, menghubung kait faktor yang mempengaruhi prestasi mata pelajaran ekonomi. Kepentingan kajian. Dalam kajian saya terdapat beberapa kepentingan kepada guru dan pelajar. Yang pertama, meningkatkan tahap penguasaan konsep ekonomi dalam kalangan pelajar. Yang kedua, meningkat konsep penguasaan ekonomi. Yang ketiga, menambahbaikkan kaedah PDPC dalam kalangan guru. Sebelum menjalankan kajian ini, saya telah membaca beberapa sorotan karya untuk meneliti hipotesis kajian dan kaedah kajian. Sorotan karya yang pertama, Rohela Muhammad 2005 menyatakan bahawa kajian ini menguji kesan gaya pembelajaran terhadap peningkatan kemahiran kognitif yang dibagikan kepada 2 aras kesukaran, iaitu kemahiran analitikal aras kognitif tinggi dan kemahiran analitikal aras kognitif rendah. Seterusnya, Zalizan Ahmad 2005 mengutarakan bahawa perbezaan prestasi akademik dalam kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam sistem pendidikan Malaysia. Kajian ini menggunakan data sekunder. Baiklah, kita sama-sama melihat metodologi kajian.
dalam kajian saya telah menggunakan data sekunder. Saya telah menggunakan perisian EU 7.0 telah digunakan untuk membantu menganalisis data sama ada pemboleh ubah tak bersandar bersignifikan ataupun tidak. Pemboleh ubah bersandar adalah markah percubaan SPM, manakala pemboleh ubah tak bersandar terdiri daripada 3 pemboleh ubah iaitu markah E-modul, markah modul pecutan percubaan dan markah ujian lisan. Seterusnya, untuk menganalisis data, saya telah menggunakan ujian deskriptif dan ujian korelasi Sparman. Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat beberapa ringkasan statistik seperti nilai-nilai mean, sisian piawai, kepencongan, kurtosis, dan jaga barang. Manakala ujian korelasi Sparman dilakukan bagi mengenal pasti perhubungan antara dua variabel, yaitu pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. Ujian korelasi Sparman juga dikenali sebagai ujian Rowe. Baiklah, kita sama-sama melihat keputusan ataupun hasil kajian. Nilai mean markah peperiksaan percubaan adalah sebanyak 41.46, manakala markah E-modul dan ujian lisan serta markah modul pecutan peperiksaan masing-masing mencatatkan nilai mean sebanyak 36.08, 47.03 dan 65.38. Sementara markah E-modul mencatat nilai mean yang terendah dan markah modul pecutan peperiksaan nilai mean adalah paling tinggi. Nilai sisian piawai keempat-empat pemboleh ubah adalah sederhana. Baiklah, kita sama-sama lihat keputusan ujian korelasi Sparman. Keputusan ujian korelasi Sparman menunjukkan R sama dengan 39, yang bermaksudnya P lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, pengkaji dapat menolak hipotesis null. Pengkaji membuat keputusan bahawa kekuatan yang lemah antara markah peperiksaan percubaan negeri dengan markah E-modul. Manakala kekuatan yang paling tinggi adalah ujian lisan dan markah modul pecutan peperiksaan. Kajian ini mendapati perbezaan agak ketara dalam peningkatan prestasi mata pelajaran ekonomi asas ataupun ekonomi. Baiklah, dalam kajian ini nilai R2 menunjukkan 0.795, yaitu 79.50%. Ini bermaksudnya sebanyak 79.50% telah diterangkan oleh ketiga-tiga faktor, yaitu modul pecutan peperiksaan, E-modul dan ujian lisan. Manakala 20.50% telah diterangkan oleh faktor-faktor lain seperti intervensi-intervensi yang dilakukan oleh guru ataupun bengkel-bengkel ataupun teknik menjawab yang telah dirancang oleh guru dan sebagainya. Okey, baiklah, kita sama-sama melihat kesimpulan kajian ini. Kajian ini dapat digunakan mata pelajaran elektif lain seperti perdagangan, prinsip perakaunan, sains pertanian dan ekonomi rumah tangga. Dengan menggunakan modul-modul tersebut dapat meningkatkan peratus kelulusan SPM dan GP sekolah. Sekian, terima kasih. Demikian tadi, selesai sudah sesi pembentangan dari pembentang jemputan dan juga 6 orang peserta yang lain. Manusia diberi akal dan fikir untuk menilai baik dan buruk. Silap jangan terus disingkir, ilmu yang dapat jangan diperuk. Saya tak hendak berlesung pauh membuang padi. Saya tak hendak berceloteh jauh, cukuplah. Terima kasih daun keladi. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.